Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak yang dikasihi sekalian. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Baiklah anak-anak, anda bersama-sama dengan saya pada hari ini, Cikgu Ruqbaya, atau lebih mesra anak-anak panggil sahaja Cikgu Ruby. Mari kita perdalami ilmu bahasa kerana bahasa itu menunjukkan bangsa. Baiklah anak-anak semua, setelah mengikuti pelajaran cikgu amat berharap agar setiap daripada anak murid cikgu dapat mencapai 2 objektif pelajaran kita. Pertama sekali, kita mengenal pasti semula 9 jenis kata adjektif yang selama ini telah pun anak-anak pelajari di tingkat semasa di sekolah rendah. Yang kedua, ini yang baru anak-anak. Kita ingin mengetahui apakah bentuk-bentuk soalan tentang kata adjektif yang terdapat dalam kertas 1 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kerana anak-anak yang saya kasihi baru pertama kali menjejakkan kaki ke sekolah menengah. Anak-anakku sayang semua, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita bermula sekali lagi, cikgu akan menerangkan secara ringkas huraian tentang apa itu kata adjektif. Bagi anak-anak yang sedang berada di rumah, duduk santai-santai bersama dengan keluarga, mari kita buka buku teks bersama-sama kerana penerangan ini ada dalam muka surat 11. Apakah itu kata adjektif anak-anakku sayang? Kata adjektif atau kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur di dalam binaan frasa adjektif. Aduh, mula pening rasanya. Mari kita tambah lagi ilmu kita dengan merujuk Tata Bahasa Dewan edisi baharu halaman 213. Kata adjektif berbeza daripada kata nama ataupun kata kerja kerana kata adjektif ini boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Apakah contohnya anak-anak? Contoh ayatnya, Ali amat pandai. Amat itu merupakan kata penguat. Contoh yang kedua, Aminah pandai amat. Jadi amat boleh diletakkan di depan, boleh juga diletakkan di belakang kata adjektif. Baik, perkara kedua, kata adjektif juga berfungsi menerangkan sifat sesuatu nama. Contohnya, kalau cikgu sebut pokok kelapa, sifatnya tinggi. Cikgu sebut keretanya berwarna, sifatnya merah. Keretanya berwarna merah. Pokok kelapa tinggi. Pelajaran kita semakin menarik. Tentu anak-anak ingin mengingat kembali 9 jenis kata adjektif yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Dipersilakan anak-anak menonton bersama-sama ibu dan ayah di rumah.
Alhamdulillah. Dah ingat kan 9 jenis kata adjektif setelah menonton video sebentar tadi? Tak jadi masalah untuk menghafalnya. Tetapi, apakah yang menjadi masalah anak-anak di tingkatan 1? Ya, apabila soalan dikemukakan sama ada dalam masa ujian atau dalam masa peperiksaan, anak-anak kecewa. Ramai yang salah menjawab. Mengapa? Padahal saya telah hafal cikgu 9 jenis kata adjektif. Baiklah, untuk mengatasi masalah tadi, jangan susah hati. Mari kita teroka bersama-sama di dalam kertas 1. Hari ini, Cikgu Ruby akan memberikan tips. Ada 2 bahagian dalam kertas 1, iaitu bahagian A, soalan 1 hingga 13. Yang kedua, bahagian B, soalan 1A dan soalan 1B, di mana kata adjektif mungkin diuji. Baik anak-anak semua, ini contoh soalannya. Selalu anak-anak mengatakan mudah kerana soalan 1 hingga 13 tu cikgu, aneka pilihan, ada jawapan. Pilih sajalah A, B, C atau D. Tetapi ramai yang silap. Kerana soalan aneka pilihan memerlukan murid mesti cekap dan sangat teliti dengan ilmu tata bahasa. Kita lihat soalan ini. Apakah jawapannya? Cikgu dah tengok. Ramai meneka. Ada yang tak membaca soalan dah jawab alamak, anak-anak, jangan kita bersikap begitu. Anak-anak yang cikgu kasih sekalian, bahagian ini tolong pandang, dengar betul-betul. Anak-anak, ada tips ataupun cara bagaimana kita ingin mencari jawapan yang betul melalui soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Pertama sekali, anak-anak mesti mengenal pasti dan menggariskan kata kunci yang terdapat dalam soalan itu. Di dalam soalan yang baru saja dipaparkan, terdapat 2 kata kunci penting yang mana anak-anak perlu menggarisinya untuk menentukan jawapan yang tepat. Setelah ada kata kunci, apa yang perlu kita buat? Lihat pilihan jawapan sama ada A, B, C atau D. Pilihlah pilihan jawapan yang paling tepat memenuhi kata kunci tersebut. Jadi perkara ini mesti sentiasa dilakukan semasa menjawab soalan aneka pilihan. Mari kita berlatih anak-anak. Cuba kita lihat contoh pada soalan ini. Apakah kata kuncinya? Ya, betul. Anda memang bijak. Kata kuncinya ada 2. Tayar dan satu lagi kurang angin. Maka, apa pilihan jawapannya? Tentulah pilihannya kempis. Anak-anak sekalian, tadi kita telah melihat soalan 1 hingga 3. Sekarang kita beralih kepada soalan yang sedikit sukar. Tetapi kita tidak takut kerana jika kita betul-betul teliti, kita akan dapat mencari jawapan dalam soalan 4 hingga 5. Perhatikan soalan itu anak-anak. Bagi soalan ini, ada kata kunci yang untuk kita gunakan memilih jawapan yang tepat. Kita perhatikan ayat yang panjang. Jangan baca tergopoh-gapah. Apa kata kuncinya? Ya, ada 3. Iaitu rumah, perkataan lama dan perkataan ditinggalkan. Apakah jawapannya anak-anak? Jika rumah, lama, ditinggalkan, tentulah kesalahannya A, kusam. Kerana kusam tidak sesuai untuk rumah yang lama ditinggalkan. Walaupun merujuk kepada warna, jawapan yang paling tepat adalah rumah yang usang. Kalau tadi soalan 1 hingga soalan 5 menguji bahagian kata, kita beralih pula kepada soalan 6 dan soalan 7. Kali ini meningkat sedikit, iaitu menguji frasa adjektif. Ketelitian anak-anak semua perlu ada. Dalam soalan ini, kenal pasti. Nombor 1, apa jenis kata adjektif yang diuji? Dan yang kedua,
apakah kata penguat yang mendahului atau mengikuti kata adjektif itu. Jadi anak-anak sekalian, kita lihat soalan ini. Apakah kesalahan tata bahasa yang anak-anak temui? Betul. Pertama sekali, kesalahannya terletak pada perkataan oleh kerana. Mengapa tak boleh guna oleh kerana anak-anak? Oh, semua jawab. Cikgu tahu-tahu cikgu, kita kena guna oleh sebab. Kerana, oleh dan kerana kedua-duanya merupakan kata hubung. Tak boleh duduk sama-sama. Kena pilih salah satu. Yang kedua, perkataan kata adjektif rindukan merujuk pada perasaan. Kata adjektif jenis perasaan ini tidak boleh diikuti dengan imbuhan akhiran kan. Sepatutnya jawapannya rindu akan. Baiklah, makin sukar anak-anak. Kita beralih ke soalan 8 dan 9. Tetapi orang tua-tua mengatakan, membaca itu jambatan ilmu. Kita tidak boleh menghafal semata-mata. Untuk soalan ini, anak-anak mesti rajin membaca untuk menambah kosakata. Rajin merujuk kamus untuk memperkaya kosakata, terutama sinonim dan antonim. Jadi, soalan-soalan pada bahagian 8 dan 9 ini mengemukakan perkataan cerah. Jangan main teka-teki di sini anak-anak. Kita perlu merujuk kamus untuk mengetahui makna cerah itu dengan lebih tepat dan betul. Baik, kita ingin mengetahui dengan tepat maksud perkataan cerah. Cikgu sendiri merujuk kamus anak-anak mencari makna perkataannya dengan tepat. Baik anak-anak semua, bagaimana perasaan anda sekarang? Soalan semakin mencabar. Kali ini, kata adjektif, kita lihat pengujiannya di dalam ayat. Semua 9 jenis kata adjektif digabungkan dalam soalan 10 hingga soalan 11. Jadi kita akan melihat apakah jawapan bagi contoh soalan yang cikgu kemukakan. Cikgu akan memberikan jawapan penerangannya selanjutnya tentang kata adjektif ini pada pelajaran kita yang seterusnya, iaitu anak-anak kena tunggu bersama-sama dengan cikgu sehingga habis. Baik anak-anakku sayang, kita telah hampir ke penghujung bahagian A kertas 1, iaitu kita akan melihat soalan 12 hingga 13, iaitu soalan terakhir dalam bahagian A. Untuk soalan ini, anak-anak perlu mahir tentang ayat. Tadi kita belajar kata, kita belajar frasa. Kali ini kita melihat kepada ayat, iaitu kita akan melihat ayat sama maksud. Apakah maksudnya? Ayat sama maksud ini anak-anak boleh diterbitkan sama ada dengan menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif. Atau kita tukarkan ayat pasif menjadi ayat aktif. Dan yang ketiga, kita songsangkan ayat itu. Kita kedepankan subjek, kita kedepankan predikatnya dan kita letakkan di belakang subjek ayat tersebut. Ini adalah tips yang sangat penting. Jangan lupa untuk soalan 12 dan 13 supaya anak-anak boleh betul 13/13 daripada bahagian 1 kertas 1. Baik anak-anak, kali ini tumpukan perhatian kerana kita akan beralih soalan di bahagian B. Jadi anak-anak, ramai yang mengatakan, cikgu, soalan di bahagian B itu bukan soalan objektif cikgu. Memang bukan soalan objektif, tetapi dia masih dalam kelompok anak-anak objektif juga yang bukannya aneka pilihan. Okey, di bahagian B anak-anak, soalan 1A, anak-anak perlu mencari kesalahan bahasa. Apa maksud kesalahan bahasa? Kemungkinan istilah yang digunakan salah ataupun hukum tata bahasanya salah. Jadi kita lihat contoh yang cikgu berikan. Apakah kesalahan dalam ayat ini?
Cikgu berikan tempoh sekejap untuk anak-anak membaca dan mencari jawapan. Betul anak-anak. Kesalahan dari segi hukum tata bahasa iaitu kata adjektif didahului dan diakhiri dengan perbandingan darjah penghabisan. Tercantik sekali. Kita tidak boleh gabungkan sekaligus. Pilih salah satu sama ada jawapannya tercantik ataupun cantik sekali. Baiklah, mudah kan anak-anak soalan di bahagian A? Baik, kita lihat pula soalan di bahagian B. Lagi mudah kerana soalan di bahagian B ini hanyalah kita mencari kesalahan ejaan. Hati-hati, bukan sahaja di jalan raya. Anak-anak kena ingat semula, apabila kita mengeja, ada perkara-perkara yang perlu kita pertimbangkan dan kita pelajari. Apakah dia yang perlu kita pertimbangkan anak-anak? Pertama sekali, ejaan kalau melibatkan vokal haruslah berdasarkan hukum keselarasan vokal. Yang kedua, kalau ejaan itu merupakan kata-kata yang kita pinjam daripada kata-kata pinjaman, sama ada daripada bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab dan lain-lain, syarat-syarat tertentu yang telah diberikan oleh bahagian Dewan Bahasa dan Pustaka, apabila kita mengeja kata-kata serapan ini, hendaklah dipatuhi. Jadi apakah jawapan bagi soalan yang cikgu kemukakan? Betul, pandai anak-anak dapat mengenal pasti kesalahan ejaan renik. Ejaannya bagaimana anak-anak? Renik. R-E-N-E-K. Wow, semakin mendalam kita belajar ilmu tata bahasa tentang kata adjektif. Baiklah anak-anak, cikgu tambah sedikit sahaja lagi ilmu tentang kata adjektif ini. Cikgu nak bertanya juga, adakah objektif 1, objektif 2 mata pelajaran kita hari ini telah pun anak-anak capai? Ingat lagi tak tadi anak-anak semua? Terima kasih anak-anak kerana semua mengatakan telah mencapai objektif tersebut. Kita sambung sedikit lagi hukum kata adjektif dengan kata penguat, iaitu kata penguat hadapan dan juga kata penguat belakang, serta yang ketiga, kata penguat bebas. Selain itu anak-anak, cikgu juga akan memperlihatkan bagaimana kedudukan kata adjektif dalam darjah perbandingan. Ada 3 darjah perbandingan anak-anak, iaitu darjah perbandingan biasa, darjah bandingan, dan yang ketiga, darjah penghabisan. Anak-anak semua, daripada ketiga-tiga darjah perbandingan sebentar tadi, cikgu hanya menekankan untuk darjah bandingan ketiga, iaitu kata adjektif dalam darjah penghabisan. Mengapakah cikgu memberikan penekanan ini? Kerana ramai murid tersilap apabila menjawab soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini. Begitu juga dalam penulisan. Ingat 6 perkara dalam darjah penghabisan, iaitu pertama, perkataan se bertemu dengan kata adjektif diikuti dengan kata ganda. Yang kedua, perkataan ter bertemu dengan kata adjektif. Yang ketiga, perkataan paling bertemu dengan kata adjektif. Yang keempat, kata adjektif diikuti perkataan sekali. Yang kelima, perkataan ter boleh diikuti amat atau sangat berjumpa dengan kata adjektif. Dan yang keenam, amat, sungguh dan sangat boleh diikuti dengan perkataan sekali dalam kata adjektif. Anak-anakku sayang, ini yang cikgu ingin pesan betul-betul.
Ya, antara yang paling penting dalam darjah penghabisan yang mana anak-anak kerap tersilap ya dalam penulisan. Perkataan ter, paling sekali. Tidak boleh bertemu di dalam satu ayat. Sebagai contoh, dia paling terpandai sekali. Itu kesalahan maksimum anak-anak. Ada ter, ada sekali. Dengan paling kita gabungkan sekali. Jawapannya pilih salah satu sahaja. Sama ada dia paling pandai, dia terpandai, ataupun dia pandai sekali. Pandai anak-anak cikgu. Baik anak-anak, kita semua stay at home, duduk di rumah. Apakah yang kita boleh buat untuk mengisi masa lapang ini? Menambah ilmu pengetahuan dengan kata adjektif. Nombor satu kita boleh buat anak-anak, kita boleh lihat sekeliling rumah kita. Macam-macam ada. Contohnya, kita ada kucing kesayangan kita. Kemudian kita terlihat ada topi pula anak-anak. Kita keluar, kita lihat ibu kita sedang membuat kuih keria pula. Banyak lagi kadang-kadang kita ternampak bunga-bungaan. Senaraikan perkataan-perkataan ini anak-anak. Kemudian berilah sifatnya berdasarkan 9 jenis kata adjektif tadi. Jika rajin, buatlah folio. Hantar kepada cikgu. Cikgu Ruby sedia menanti. Anak-anak yang cikgu sayangi, sampai di sini dahulu pertemuan kita pada kali ini. Cikgu berharap anak-anak semua dapat menambah ilmu pengetahuan dan ilmu tata bahasa khususnya dalam kata adjektif. Pesan cikgu, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Sekian, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi.